Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, semua sihat ke anak-anak murid Ustazah? Alhamdulillah, semua sihat ya. Tak ada yang patah tangan, tak ada yang patah kaki. Okey, kalau demam sikit-sikit tu biasalah kan. Allah nak uji, Allah nak bagi dugaan. Okey. Jadi kita akan mulakan hari ini kelas kita ni dengan bacaan doa. Boleh ya? Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Kita start dengan doa supaya kita punya pembelajaran hari ini dapat keberkatan daripada Allah ya. Okey. Hari ni hari apa semua murid-murid? Hari Khamis bersamaan dengan 3 Disember 2020. Okey. Okey, sebelum Ustazah nak start pembelajaran hari ni, Ustazah akan bagi kamu semua tengok dulu video ni. Okey, ni video apa? Kalau dah tengok dah dekat situ dah tahu dah ni video pasal apa kan. Okey. Semua fokus ya. Semua fokus, duduk tegak-tegak depan skrin tu. Tengok apa yang saya nak tunjuk ni ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, tunjukkan sekarang je sebab kalau ni sampai habis ni sampai bila kita tak habis ni habis belajar ni kan. Kita tunjuk sekarang je. Okay, berdasarkan video ni saya tanya apa yang kamu dapat, apa yang boleh kamu simpulkan, apa yang kamu boleh simpulkan bila tengok video ni. Video pasal tentang azan. Okey, pandai. Okey, tentang azan. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey, video tentang azan. Okey, lepas azan kita akan buat apa? Lepas azan kita akan mestilah jawab azan. Okay, baca doa lepas azan. Okey, lepas tu kita akan iqamah. Pandai semua. Okey, good job. Okey, lepas azan kita mesti iqamah. Itu memang turutan ataupun tertib kalau kita nak mendirikan solat berjemaah. Memang azan, iqamah, terus solat jemaah kan. Okey, jadi kalau kat sini kalau saya tanya kamu semua tajuk apa yang kita nak yang Ustazah nak ajar ni, yang kita nak belajar ni, kamu semua dapat teka kan tajuk apa? Tajuk untuk pendidikan Islam tahun 5. Tajuk yang kita akan belajar hari ini bernama iqamah. Okey, iqamah. Okay, sebab azan kamu dah pernah belajar juga. Jadi iqamah kita refresh balik. Iqamah ni apa benda iqamah ni? Iqamah dengan azan ni lebih kurang sama je, tapi ada perbezaan dia sedikit lah perbezaannya. Okay, jadi mari kita sama-sama belajar. Saya nak semua bersemangat belajar hari ni. Okay, hamasah kan? Hamasah, semangat belajar hari ni. Okay, semua duduk tegak. Okay, dan fokus apa yang saya nak ajarkan. Okay, untuk lafaz pula. Untuk iqamah dan azan, saya nak tanya apa bezanya azan dan iqamah ni? Semua tak tahu kan? Okay, jadi kat sini saya dah tunjuk dekat situ apa beza iqamah dengan azan. Okay, kalau yang tudung biru tu dia tanya kat kawan tudung pink tu, dia tanya apa itu iqamah? Kawan tudung pink ni pun jawablah. Iqamah ni lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk memberitahu solat akan didirikan. Itu iqamah, memberitahu solat akan didirikan. Poinnya dekat situ, solat akan didirikan, iqamah. Tapi kalau azan sama juga. Dia punya ni sama juga. Maksud dia lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk beritahu apa? Kalau azan ni untuk beritahu telah masuk waktu solat. Maksudnya dah masuk waktu solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Waktu dah masuk waktu solat tu, waktu itulah Bilal akan
azan. Tapi iqamah ni untuk bagi tahu solat ni akan didirikan. Itu perbezaan antara azan dan juga iqamah. Solat akan didirikan, iqamah. Azan solat ni, solat pula, azan ni pula untuk bagi tahu telah masa waktu solat. Itu perbezaan antara iqamah dan juga azan. Okey. Dah tahu perbezaan itu, kita tengok pula lafaz. Apa beza lafaz iqamah dengan azan? Lafaz iqamah dengan azan pun ada juga perbezaannya sedikit, tapi lebih kurang sama je sebenarnya. Tapi ada beza sedikit je. Okey, kalau nak tanya dulu yang lelaki. Yang lelaki kat sini mesti confirm, garanti, mesti semua dah pernah iqamah kan? Kalau tak pernah iqamah kat surau pun pernah iqamah kat rumah. Solat Jumaat kat rumah ke mesti pernah iqamah, betul tak? Okey, bagus. Pernah iqamah tu bagus bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey, yang pernah azan kat rumah pun bagus bagi tepukan untuk diri sendiri. Kita ni lelaki, kita kena cuba, kita kena beranikan diri. Kalau tak nak buat kat surau, kita buat dulu kat rumah dengan adik-beradik, dengan mak ayah kan. Kita cuba dulu untuk azan, untuk iqamah. Lepas tu dah settle kat rumah ni, barulah kita boleh azan, boleh iqamah dekat surau-surau, dekat masjid-masjid. Kita kena didik diri kita dulu dari rumah. Okey. Saya nak tanya lagi. Yang perempuan boleh tak nak melaungkan iqamah? Boleh ke tak? Cuba teka boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Iqamah ni kalau jemaah perempuan je. Contohnya imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Jadi boleh ke tak? Jadi boleh lah kalau perempuan nak iqamah. Tapi azan boleh ke? Tak boleh. Azan ni hanya untuk lelaki saja. Lelaki boleh azan, boleh iqamah. Tapi kalau perempuan, iqamah sahaja. Okay, kalau ada imamnya lelaki, jemaahnya perempuan semua, siapa yang kena iqamah? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau ada lelaki, kita utamakan yang lelaki. Lelaki kena iqamah. Tapi kalau semua jemaahnya perempuan, maka perempuan lah yang akan iqamah. Boleh? Bagus. Faham? Faham ya semuanya? Okey, kita pergi kepada lafaz iqamah. Saya bacakan lagi lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, itu untuk maksudnya lah. Untuk jawab iqamah pula. Okey, jawab iqamah ni maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar juga, sama juga. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah juga. Kalau lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama je dia punya jawab iqamah dia. Apa yang membezakan jawabnya? Okay, lepas ni slide yang seterusnya Ustaz akan tengok. Kita akan bagi kamu semua tengok perbezaannya. Tapi saya tak tulis lah kat situ sebab ini hanyalah info tambahan lah untuk jawab iqamah tu. Okay, lafaz iqamah seterusnya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Okay, hayya 'alas salah, marilah kita mendirikan salat, marilah mendirikan salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Salat akan didirikan. Salat akan didirikan. Itu maksud dia. Okay, untuk hayya 'alas salah ni, dia ajak kita untuk solat, untuk dirikan solat. Okay, jawab dia apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jawab untuk lafaz hayya 'alas salah ni. Jawab untuk hayya 'alal falah pun sama juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lafaz jawab untuk qad qamatis salah ni pula apa? Aqamahallahu wa adamaha. Ni info tambahan untuk kamu semua. Kalau setiap kali iqamah tu dia ada jawab iqamah dia. Jawab dia ni, kalau hayya 'alas salah, hayya 'alal falah sama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang qad qamatis salah dia berbeza, iaitu aqamahallahu wa adamaha. Okay, maksudnya kat sini iqamah ni pun dia hayya 'alal salah, dia panggil orang untuk dirikan salat. Hayya 'alal falah, dia panggil orang untuk menuju kejayaan. Kenapa kat sini menuju kejayaan? Sebabnya orang yang mendirikan solat itu ialah orang yang berjaya, orang yang nak menuju kejayaan dunia dan juga akhirat. Pandai. Jadi kita nak berjaya, kita kena solat.
Qad qamatis solat, maksudnya kat situ qad qamatis solat, solat akan didirikan. Kenapa dia cakap macam tu? Sebabnya dia nak suruh orang yang tengah makan ke, orang yang tengah berjalan lagi ke, nak solat ni tengah berjalan ni ke, orang yang tengah tidur ke, dia nak cakap yang nak solat ni akan didirikan ni, cepat-cepatlah, cepat-cepatlah makan tu, cepat-cepatlah bangun daripada tidur tu, sebab solat ni akan didirikan. Sebab itulah qad qamatis solat. Okey, lafaz yang seterusnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Okay, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jawab dia sama jugalah dengan lafaz yang jawab dia sama je. Okay, lepas dah hafiz lafaz ni, kita akan pergi kepada adab. Okay, dalam Islam memang Islam ni memang ajar ada adab ni. Daripada bangun tidur sampailah kita nak tidur balik, ada adab ni kita kena tahu, ya, kita kena amalkan. Contoh, kalau bangun tidur apa adabnya? Baca doa dulu. Kalau bangun tidur, ini tak ada yang bangun tidur terus tengok phone. Baca doa dulu. Lepas bangun tidur terus baca doa dulu. Lepas baca doa, tengoklah phone ke apa ke kan. Tengoklah. Sampai nak tidur. Nak tidur apa adabnya? Kalau adab dah ikut sunnah Nabi, macam mana? Ambil wuduk dulu kan, ambil wuduk. Lepas tu menghadap tidur tu menghadap belah kanan. Nak tidur tu menghadap belah kanan. Itu contoh adab ataupun yang kita ikut sunnah Nabi lah. Kalau dalam kehidupan seharian kita ni, kita kena ada adab tu. Islam memang dah gariskan dah. Setiap benda yang kita buat tu ada adab dia. Nak masuk toilet pun ada adab dia, ada sunnah dia, ada doa dia. Termasuklah iqamah ni, ada adab dia yang kita kena amalkan. Ada adab sebelum, adab semasa, adab selepas dia. Jadi lepas semua orang dah tahu dah ada sebelum iqamah ni, saya nak kamu semua amalkan. Boleh? Adab sebelum, semasa dengan selepas. Kita tengok dulu untuk adab sebelum iqamah. Yang pertama, suci daripada najis. Okey, apa maksud suci daripada najis ni? Maksudnya kita punya badan, kita punya pakaian, kita punya tubuh, kita punya tempat itu suci daripada segala jenis kotoran, daripada segala jenis najis. Najis ni maksudnya apa? Benda yang kita tak boleh nak bawa ibadah. Najis ni contohnya kencing, kucing ke, tai cicak ke, itu semua najis. Tapi kalau kotoran ni apa? Kotoran ni kita boleh bawa solat, boleh je bawa ibadah, tapi kurang molek lah, kurang bagus lah kalau kita nak bawa. Contohnya peluh-peluh ke, ataupun daki-daki kat badan ke kan, itu contoh kotoran. Kalau najis ni memang dah sah-sah tak boleh nak bawa untuk solat, untuk ibadah. Jadi kita kena sucikan dulu diri kita, sucikan badan kita, sucikan pakaian kita daripada najis. Okay, yang kedua, menutup aurat. Okay, menutup aurat ni mestilah confirm lah kita kena tutup aurat kalau nak lakukan iqamah ni. Okay, kalau lelaki, apa aurat lelaki? Daripada pusat hingga ke lutut. Bukan dia pusat dan lutut, pusat hingga ke lutut. Okey, kalau perempuan, seluruh tubuh badan kita kecuali muka dan juga tapak tangan. Itu untuk perempuan. Jadi kalau kita nak berjumpa dengan Allah, kita nak menghadap Allah ni, kita kena menutup aurat. Jadi saya nak bagi satu situasi di mana Ali dia nak iqamat pakai kain pelekat je. Boleh ke tak boleh? Saya tanya, boleh ke tak boleh? Boleh, tapi dia kurang adab kat situ. Maksudnya takkan kita nak jumpa Allah pencipta kita ni, kita nak jumpa dalam keadaan berkain pelikat je. Astaghfirullahaladzim, tak molek, tak baguslah macam tu. Sebaik-baiknya kita tutup aurat, pakai kemeja ke, pakai baju seluar ke, kain pelikat ke, lakukan iqamah. Macam kita nak jumpa boyfriend, girlfriend, ataupun kita nak jumpa pengetua, nak jumpa guru besar, nak jumpa sultan, nak jumpa Perdana Menteri, kita pakai macam mana? Pakai pakaian yang elok. Kita pakai pakaian yang paling mahal, yang paling cantik kan, nak jumpa dia orang kan, nak jumpa depa semua tu. Jadi macam tu lah kita nak jumpa Allah. Lagi-lagi lah Allah ni pencipta kita, lagi-lagi kita nak bagikan yang terbaik. Kita nak pakai pakaian yang terbaik. Iaitu sebab tu kita kena tutup aurat dan pakai pakaian yang terbaik kalau kita nak berjumpa dan menghadap Allah. Yang ketiga,
Adab yang ketiga, orang yang sama melaungkan azan. Maksudnya orang yang melaungkan iqamah ni adalah orang yang sama melaungkan azan. Lepas orang contohnya siapa, Zul. Okey, contoh Zul lafazkan melaungkan azan, jadi dia juga yang kena melaungkan iqamah. Itu adab-adabnya. Yang keempat, berwuduk. Maksudnya kat sini suci lah, suci diri kita ni, mesti bersih lah, maksudnya suci lah daripada hadas besar dan juga hadas kecil, berwuduk. Okay, itu antara adab-adab sebelum iqamah lah, ada 4. Okay, mudah saja kan nak hafal, nak faham untuk adab-adab sebelum iqamah ni, ada 4 je. Mudah saja. Boleh semua? Faham? Bagus. Okay, seterusnya adab sebelum iqamah kita dah khatam dah. Sekarang kita tengok adab semasa iqamah. Okay, ada 5. Yang pertama, dilakukan secara berdiri adab semasa iqamah. Siapa pernah tengok orang melaungkan iqamah dalam keadaan duduk? Ada ke? Dalam keadaan baring ada ke? Tak pernah kan? Siapa tak pernah lagi lah tengok orang lafazkan iqamah dalam keadaan baring ataupun duduk. Semuanya setakat ni semuanya dalam keadaan berdiri. Sebab itu memang adab semasa iqamah kena dilakukan secara berdiri. Okay, yang kedua, dilafazkan di tempat didirikan solat. Okay, dilafazkan di tempat didirikan solat, maksudnya kat mana kita nak solat, kat situlah kita akan melakukan iqamah. Tak kala tiba-tiba kita nak lakukan iqamah dekat bilik tidur pula, dekat toilet pula kan. Kat mana kita nak solat, kat situlah kita lakukan iqamah. Yang ketiga, nada suara yang rendah. Ini adab dia yang ketiga, nada suara yang rendah. Takkanlah kita nak menjerit-jerit pula kan, dan nada suara yang marah pula nak ajak orang solat ni. Nak ajak orang solat, Allah Akbar, Allah Akbar. Macam tu pula kan. Tak ada adab lah, kurang adab di situ. Jadi kita kena nada suara yang rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nada suara yang rendah saja. Bukannya Allah Akbar, Allah Akbar. Itu macam nak marah orang. Itu tak boleh lah macam tu, tak ada adab nak kat situ. Yang seterusnya, dilafazkan dengan cepat. Dilafazkan dengan cepat iqamah ni, dia berbeza dengan azan. Dan azan ni dia lambat-lambat, mendayu-mendayu sikit kan, macam tu. Contohlah, Ustazah bagi contoh untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk azan. Kalau iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak tak beza kat situ? Kat sini azan ni dia lebih mendayu, dia lebih lambat-lambat kan, bukannya nak cepat-cepat. Kalau iqamah ni nak dilafazkan dengan cepat. Cepatlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cepat tu dengan bertajwid, bukannya main langgar tajwid dia. Okey. Itu yang keempat. Dan yang kelima ataupun yang terakhir ialah menghadap kiblat. Mestilah kita nak melaungkan iqamah tu mestilah menghadap kiblat. Sama juga dengan azan, mestilah menghadap kiblat. Tak kala tiba-tiba kiblat kat depan ni kita nak menghadap kanan, menghadap ke kiri kan. Jadi kat mana arah kiblat, kat situ dah kita akan menghadap untuk melaungkan azan dan juga iqamah. Okey. Okey, yang ni 5 ni pun nak semua hadam, semua fahamkan adab untuk semasa iqamah ni. Boleh? Bagus. Okey, untuk adab selepas iqamah pula ada 2 je. Ni lagi lah senang. Ada 2 je. Yang pertama, kita baca doa selepas iqamah. Yang kedua, bersedia untuk solat. Okey, baca doa lepas iqamah ni Ustazah confirm lah darjah 5 kan semua kan. Okey, semua mesti dah hafal dah iqamah ni kan, punya doa kan, betul tak? Okey, bagus. Bagi tepukan bagi sendiri kepada yang dah hafal doa lepas iqamah. Yang belum hafal lagi, bolehlah slow-slow hafal di rumah tu kan. Boleh hafal slow-slow, mudah je doa lepas iqamah ni. Okey, yang kedua, bersedia untuk solat. Maksudnya lepas di iqamah terus berdiri nak dirikan solat. Bukannya lepas iqamah tengok phone dulu, borak-borak dulu, minum-minum kopi dulu. Macam mana tu? Tak boleh macam tu. Lepas iqamah terus berdiri untuk solat. Okey. Okey, untuk doa lepas iqamah sama Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, mudah sahaja untuk adab selepas iqamah ni. Dua je. Pertama doa, lepas iqamah. Kedua bersedia untuk solat. Okey. Jadi alhamdulillah, ini saja untuk tajuk iqamah ni. Ada 3, sebelum, semasa dan juga selepas iqamah. Jadi saya nak, kalau boleh semua kena amalkan. Amalkan adab sebelum, adab semasa dan adab selepas iqamah ni. Okay, kalau nak iqamah tu, iqamah betul-betul. Kena ada adab dia, boleh. Allahumma rabbah. Okey, untuk tugasan. Okey, Zaza akan bagi tugasan pertama, kedua dan juga ketiga. Tugasan pertama, murid lelaki dengan perempuan ni tak terkecuali, perempuan dan lelaki semua kena lakukan iqamah. Kemudian rakam dan hantar ke ustazah dalam bentuk video ataupun voice note. Okey, masuk kat sini. Lelaki dan perempuan, kalau boleh lah Zaza nak kamu hantar dalam bentuk video. Maksudnya saya nak tengok ada kamu tu betul ke tak, menutup aurat ke tak, dalam keadaan berdiri ke tak ke, buat iqamah ni dalam keadaan baring. Dirakam macam tu je voice note kan. Tapi kalau boleh saya nak video lah. Yang video ni yang paling bagus lah saya akan bagi. Maksudnya yang better saya nak dalam bentuk video. Tapi kalau macam dah tak boleh sangat, bagilah dalam voice note. Boleh? Laki dan perempuan. Okay. Yang kedua, latihan dekat live worksheet. Nanti saya akan bagilah dia punya link ni dalam grup WhatsApp. Yang ketiga pun ada quiz word pun saya akan bagi kat grup WhatsApp juga untuk link dia. Boleh ya semua? Okay, jadi sebagai penutup, saya nak seru-seru saya nak ajaklah semua untuk kita, untuk lafaz iqamah ni saya nak semua hafal lafaz dan juga jawab dia. Lafaz dan jawab iqamah. Pasal adab masa nak melangkah iqamah ni kita kena jaga, terutama bila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda kita kena jaga, ibadah kita kena jaga. Boleh semua? Okay, bagus. Okay, itu sajalah untuk hari ni ya. Jadi tugas-tugasan ni saya minta semua siapkan. Okay, apa-apa pun, good luck, all the best, bitaufiq wan najah. Okay, itu saja daripada Ustazah. Sekian. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak semua. Okey, selamat belajar.